Okay, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba' amma ba'd. Jadi sebelum ni kita berhenti pada bab tayammum kan? Kita berhenti pada bab tayammum. Kita dah sentuh. Pertama kita dah sentuh sebab-sebab kepada tayammum, asbab at-tayammum, betul tak? Kita dah sentuh asbab at-tayammum. Okey, yang pertama apa? Yang pertama faqdul ma', maksudnya tak ada air. Itu pun ana dah hurai minggu lepas, maksud tak ada air ni kita bahagikan kepada 3 keadaan. Pertama, kita yakin air ada, memang kena carilah. Kedua, kita yakin air tak ada, tak payah cari. Ketiga, kita sangka. Bila sangka kena cari tak? Kena cari juga. Okey, bagus. Nombor 2, al-marad, sakit. Jadi sakit yang membolehkan kita untuk tayammum ni, pertama, jika kalau kita ambil wuduk, dia akan melambatkan kita untuk sembuh. Kita akan jadi lambat sembuh daripada sakit tu. Maka waktu tu boleh tayammum. Kedua, kalau kita ambil wuduk dengan cara biasa, dengan air, maka dia akan buatkan kesakitan kita bertambah. Okay, kita rasa lagi sakit pun kita boleh tayammum. Contoh, orang ada luka dekat tangan dia, kalau dia ambil wuduk, dia luka kena sakit. Kan, waktu tu dia boleh tayammum sebab bertambah kesakitan. Yang ketiga, kalau dia berwuduk, okey, wuduk tu boleh membuatkan anggota dia jadi ada kecacatan dari sudut kulit. Okay, kalau antum ingat ana cakap nama dia syainun fahish. Contohnya ada tumpuk hitam besar. Betul tak? Contohnya ada tumpuk hitam besar dekat tangan dia. Yang mana bila kita khawatir kalau kita ambil wuduk nanti kulit kita rosak, contohnya kita ada penyakit dan sebagainya, waktu tu kita boleh tayammum. Okay, boleh. Sebab yang ketiga tu faham. Maksudnya kita boleh ambil wuduk jika kita boleh ambil tayammum jika kalau kita ambil wuduk kulit kita akan jadi rosak. Okay, ada contohnya tumpuk hitam besar dekat tangan. Semua orang boleh nampak kan kesan kulit kita rosak. Okey. Itu sebab kedua kita tayammum. Sebab ketiga kita tayammum apa? Sebab ketiga adalah kerana keperluan untuk air tu kan. Dalam buku antum dia cakap apa? Cuba baca yang sebab ketiga. Baca kuat sikit. Baca kuat-kuat. Bahasa Arab, yang bahasa Arab. Al-ihtiyaju ilaihi, baca. Li'atashi hayawanin muhtaram. Keperluan kepada air tersebut, ihtiyaj ni keperluan, hajat. Hajat atau keperluan kepada air tersebut kerana hausnya atau dahaganya binatang ataupun manusia yang muhtaram. Muhtaram maksud dia apa? Muhtaram maksud dia apa? Haram bunuh. Okey, kita nak terjemah apa muhtaram? Yang dimuliakan lah, boleh lah. Yang ada kehormatan. Okey. Bagi ana contoh muhtaram satu. Anjing tak muhtaram. Muhtaram. Anjing ghair muhtaram. Yang muhtaram ni, yang haram dibunuh, yang ada kehormatan, siapa? Islam. Kenapa anjing lagi? Okey, orang Islam. Kucing lagi? Lembu? Betul lah, lembu. Lembu muhtaram. Kalau kita nak sembelih makan tak apalah, tapi saja-saja bunuh lembu boleh tak?
Tak boleh. Tak ada kerja kan? Kita saja tak ada kerja, kita ambil batu, kita baling kat Kuala Lumpur yang mati. Tak boleh eh? So, ataupun apa lagi? Selain daripada orang Islam, orang kafir, muhtaram tak? Kafir muhtaram tak? Kafir zimmi muhtaram. Kafir zimmi, kafir musta'man, okay, kafir mu'ahad. Kafir zimmi ni ahli kitab yang duduk di bawah penguasaan orang Islam. Contoh tu negara Islam, kemudian ada ahli kitab macam Kristian dengan Yahudi. Okey, ataupun yang ada syubhah ahli kitab macam Majusi, dia duduk dekat negara Islam. Okey, dia bernaung di bawah negara Islam. Itu dipanggil kafir apa? Kafir zimmi. Pernah dengar tak? Siapa pernah dengar? Cuba angkat tangan. Yang lain tak pernah dengar kafir zimmi? Muslimat tak pernah? Okey, ada ni anak ajar antum 4 jenis orang kafir secara ringkas. Okey, boleh tengok dekat papan putih. Ada berapa jenis orang kafir? Ada 4. Okey, ada 4 jenis orang kafir. Nampak? Yang kat ujung nampak? Rafizi nampak? Nampak Muslimat nampak tak? Okey. Ada berapa jenis? Ada 4. Pertama harbi, yang ni paling senang lah. Harbi ni yang dia bermusuh dengan Islam. Senang, okey. Kafir harbi yang musuh dengan Islam ni muhtaram ke tak muhtaram? Tak muhtaram. Dah nama dia musuh dengan kita, dia pun nak bunuh kita. Tak muhtaram lah. Macam yang duk perang dengan Nabi SAW, macam yang duk perang dengan orang Islam dari dulu sampai sekarang, itu kafir harbi. Zimmi, yang tadi ana hurai, ahli kitab yang bernaung di bawah negara Islam. Kalau ada orang Yahudi ataupun orang Kristian yang duduk di bawah negara Islam, yang patuh dengan pemerintahan Islam, dia nama dia zimmi. Boleh bunuh tak kafir zimmi? Haram. Haram. Bahkan ada hadis daripada Nabi SAW terhadap larangan bunuh kafir zimmi ni. Okay. Ketiga, musta'man. Nampak? Musta'man, orang kafir yang dia datang dekat negara orang Islam dan dia minta perlindungan. Sebab apa? Dia nak buat bisnes ke, dia nak jumpa kawan ke, okey? Nak melancong pun boleh. Sambil dia nak melancong, dia nak buat bisnes, jumpa kawan, dia minta diberikan keamanan. Maksudnya dia cakap, okey, saya nak datang negara awak ni, awak janganlah bunuh saya nak buat bisnes je. Ataupun ada orang Islam sendiri dia yang jaminkan. Katakanlah dia nak jumpa kawan dia yang Muslim, kawan dia Muslim bagi tahu, ini kawan saya yang orang kafir, jangan bunuh dia. Saya bagi jaminan keamanan kepada dia. Kita tak boleh bunuh dia. Okey, itu dipanggil musta'man. Ulama zaman sekarang bahaskan, boleh kita kata musta'man ni orang yang kafir masuk negara Islam, yang full Islam lah, yang ada visa atau pasport. Visa atau pasport tu kita dah bagi keamanan kat dia. Okey? Yang terakhir mu'ahad. Mu'ahad ni apa? Yang ada perjanjian gencatan senjata dengan dia. Maksudnya kita dalam keadaan kita tengah berdamai dengan dia, masing-masing tak nak angkat senjata. Contohnya negara kita dengan negara dia buat rundingan, kami tak akan perang dengan kamu 50 tahun. Awak jangan angkat senjata, saya tak angkat senjata. Jadi bila orang daripada negara yang macam tu datang dekat negara kita, itu dipanggil mu'ahad. Ataupun kita tersempak dengan dia dekat luar negara ke, dekat tepi jalan pun kita tak boleh bunuh. Sebab kita dah buat perjanjian dan rundingan untuk berdamai. Ataupun kita buat gencatan senjata. Okey? Faham tak gencatan senjata tu apa? Betul. Okey? So zaman sekarang ni, kejap sebelum tu, zaman sekarang ni rumit sikit. Majoriti ulama setuju dengan pembahagian ni, dan itu pandangan yang betul lah. Tapi kita ada kat sana pandangan beberapa ulama yang dia tak setuju dengan pembahagian ni. Dia nak bagi pembahagian baru. Okey?
Tapi ana rasa tu tak tepat, wallahu alam. Maksudnya zaman sekarang kita masih boleh pakai yang ni. Okey. So zaman sekarang kalau macam negara-negara jiran macam Singapura ke apa, kita boleh letaklah muahad ke mustakman macam tu, okey. Mustakman ataupun muahad. Negara Singapura, Thailand, okey. Kita tak boleh bunuh lah kan, haram bunuh. Dosa besar. Okey. So pembahagian ni masih lagi dipakai pada zaman sekarang. Itu pandangan yang sahih. Sebab ada ulama yang tak setuju, dia kata dah tak boleh dah pakai pembahagian macam ni. Okay, sebab sekarang dah tak ada istilah negara Islam dah, kata depa lah. Okay, tapi itu perbincangan yang panjang. Itu perbincangan yang panjang. Kita cakap pandangan tu lemah sebab pembahagian ni pembahagian yang dia sabit. Dia bukan pembahagian yang bersifat fleksibel. Maksudnya Nabi SAW tetapkan pembahagian ni untuk kekal sampai hari kiamat. Sebab hukum hakam ni ada dua. Satu, hukum hakam yang kita panggil dia sawabit, hukum hakam yang takkan tukar. Contohnya apa? Kena solat 5 waktu. Daripada zaman Nabi SAW sampai kiamat, kena solat 5 waktu. Kemudian kita ada hukum hakam yang dipanggil mutaghayyirat, yang boleh berubah-ubah. Yang boleh berubah-ubah. Contohnya apa? Contohnya pasal kalau siapa yang ada belajar tentang hukum hakam tanah. Zaman Nabi SAW, kalau ada tanah kosong terbiar, kita hidupkan tanah tu, kita buat kat rumah situ, tanah tu jadi milik kita. Zaman sekarang tak boleh dah. Kalau ada tanah kosong terbiar, kita tak boleh senang-senang buat rumah. Kita kena tanya kerajaan dan sebagainya. Sebab bukan tanah kita, tanah kerajaan contoh. Itu hukum yang berubah-ubah. Okay? Jadi hukum ni ada yang kekal, ada yang berubah. Pembahagian kafir kepada 4 jenis ni hukum yang kekal. Wuduk hukum dia kekal, tak berubah. Tayamum kekal. Okay? Biasanya yang berubah ni dia tak ada dalam bab ibadat, dia dekat bab lain, bab muamalat biasanya. Okey. So itu jenis orang kafir. So bila kita kata muhtaram yang tak boleh dibunuh, orang Islam termasuk dan juga 3 jenis orang kafir ni. Ini muhtaram, zimmi muhtaram, muahad muhtaram, mustakman pun muhtaram. Okey, ana tulis sikit bagi antum nampak. Okey, so nampak daripada 4 tu 3 muhtaram. Yang ghair muhtaram yang mana? Kafir harbi. Okey? Kafir harbi. Jadi yang ketiga ni, kalau ada orang, anda tanya antum kalau ada orang kafir zimmi, dia nampak antum punya tangan ada botol air. Antum nak guna air ni untuk wuduk. Okey? Bila lepas tu dia minta dekat kita, boleh tak bagi air sikit, saya nak minum, saya dahaga sangat ni, nak mati dah. Kalau dia kafir zimmi, boleh bagi tak? Kena bagi tak? Kena bagi. Lepas tu nanti kalau orang tanya, habis kalau saya bagi dekat dia, saya nak wuduk macam mana? Awak tak payah wuduk, awak tayamum. Sebab itu hajat atau keperluan untuk minum air bagi haiwan yang muhtaram. Orang Arab bila kata haiwan, dia tak mesti binatang. Manusia pun masuk haiwan. Okay? Lagi-lagi di sisi ulama mantik. Ulama mantik kata manusia pun kira haiwan. Tapi bukan dengan haiwan yang orang Melayu kita faham. Orang Melayu kita ingat haiwan ni binatang. Binatang, betul tak? Tapi orang Arab ataupun kita cakap lagi khususlah ulama-ulama biasanya, ulama mantik dia tak kata manusia ni haiwan. Dia tak kata manusia ni binatang. Bila dia kata haiwan tu dia maksudkan lain. Bolehlah kata. Dia kata semua jisim yang hidup yang boleh membesar dan boleh bergerak ikut kehendak dia. Itu dia punya definisi. Okay? So itu adalah haiwan yang muhtaram. Kemudian haiwan yang tak muhtaram. Okey. Yang tak muhtaram dalam buku kata ada 6. Yang kita dah belajar minggu lepas apa? 3 ni. Ni ana salah hijau Ni tak ada alif ni. Sekejap. Pertama, orang tinggal solat. Dia panggil apa? Tarikus solah. Kan? Sekarang ana nak tanya. Okay, entah yang kat hujung nama apa? Tak dengar. Muhammad. Okey. Tarikus solah ada tak kelas minggu lepas? Entah datang. Hari Khamis ada.
Ada. Orang yang tinggalkan solat ini dalam mazhab Syafi'i dihukum bunuh. Yang mana satu? Orang yang tinggal solat kerana malas ke ataupun dia ingkar hukum solat? Dia ingkar hukum solat. Yang tinggal kerana malas kena bunuh tak? Tak kena bunuh. Betul ke salah? Siapa kata salah? Muslimat, salah ke betul? Ke tak tahu? Kiranya kata salah lah tu, bilang kat tangan tu. Siapa kata salah? Yang kata salah ni yang betul. Yang kata betul tu yang salah. Maksudnya apa? Orang yang tinggal solat kerana malas pun dihukum bunuh juga dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, yang tinggal kerana malas ataupun kerana mengingkari hukum solat, dulu kena. Beza dia, yang tinggal kerana dia ingkar hukum solat, kita panggil dia orang kafir. Yang tinggal kerana malas, dia masih lagi orang Islam. Cuma, kena hukum bunuh. Dalam mazhab Syafi'i lah. Okey. Ya. Yang tak kena bunuh kalau tinggal sengaja. Tinggal malas. Ana tak ingat. Mungkin Hanafi tapi Ana tak ingat. Okey. Apa dia? Dari sudut beza tu. Biar. Dari sudut hukum bunuh sama, tapi dari sudut penamaan dia lain. Satu. Kedua, natijah penamaan. Kalau kita cakap dia orang kafir, dia kena hukum bunuh, maka harta dia tak diwarisi oleh anak-anak dia. Sebab orang anak-anak ni, dia tak boleh mewarisi daripada orang yang kafir lah, pertama. Kemudian, dia tak ditanam di hukum orang-orang Islam dan jenazah kita tak solatkan. Okey? Dia beza dari sudut natijah tu. Angkat tangan tadi. Tak dengar. Apa dia? Kalau terlupa tak masuk dalam tinggal sengaja, nama terlupa. Nama pun terlupa, betul tak? Tak masuk dalam tinggal sengaja. Terlupa nanti kita belajar dekat awal bab solat. Safinatun Najah nanti dia bagi tahu kita ada dua keuzuran orang boleh tinggal solat. Satu, dia tertidur. Atau tidur. Kedua, dia terlupa. Nanti kita akan belajar. Dipanggil a'zar tarkis salah. Pertama an-naum, kedua as-sahu atau an-nisyan. Okey. Itu kita dah belajar. Kedua az-zani al-muhsan. Apa maksud dia? Siapa tahu? Orang yang zina yang pernah berkahwin. Okey, dan dia pernah bersetubuh waktu kahwin tu. Kalau dia pernah kahwin tapi dia tak setubuh lagi, tak kira muhsan. Dia kena dah pernah bersetubuh ketika dia kahwin tu. Dalam nikah yang sah. Faham tak? Az-zani al-muhsan ni penzina yang dia pernah berkahwin dan waktu dia kahwin dulu dia pernah bersama dengan isteri dia. Telah berlalu persetubuhan pada nikah yang sah. Itu dia panggil zina zani muhsan. Kalau orang yang tak kahwin tapi dia berzina, kita panggil dia zani muhsan tak? Dia tak kahwin lagi. Dia masuk dalam zani muhsan tak? Kita nak panggil dia apa? Ghair muhsan ataupun zani je lah. Okey, penzina. Dia bukan penzina muhsan. Beza tak hukum? Beza. Muhsan kena hukum apa? Kena baling batu, kena hukum rejam. Tapi kalau yang tak muhsan kena sebat. Kena sebat. Okey, dan kena kurung atau campak ke luar negeri untuk tempoh tertentu. Okey, dia panggil taghrib, maksudnya kita buang negeri. Okey, itu zani muhsan. Yang ketiga orang murtad. Murtad ni maksudnya apa? Yang keluar agama Islam. Okey? Yang keluar daripada agama Islam ini, nyawa dia ataupun jiwa dia pun dah tak diberi kehormatan dalam syarak, akan dikena hukum bunuh juga. Siapa yang hafal hadis 40? Ada hafal? Ada satu hadis tu permulaan dia, Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Hafal sambungan dia? Hafal? Tidak halal darah seorang Islam melainkan 3 perkara. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Siapa hafal? Ada orang hafal? Tak ada orang hafal. So Nabi SAW bagi tahu ada 3 perkara yang boleh menyebabkan darah orang Islam tu halal. Pertama, as-sayyibuz zani. Orang yang
As-sayyib ni maksudnya janda lah. Tapi maksudnya orang yang dah pernah kahwin kemudian dia berzina. As-sayyibuz zani. Okey. Kemudian orang yang bunuh orang lain. Ialah dia bunuh orang, so dia kena hukum qisas, kena bunuh balik. Betul tak? Okey, as-sayyibuz zani, lepas tu al-qatil. Okey, yang ketiga apa? Orang yang keluar daripada agama dia. At-tariku lid-din. Okey, al-mufariqu lil jamaah. Orang murtad. Okey. So dalam hadis tu Nabi SAW bagi tahu tiga-tiga ni. Dua daripada tiga kat sini, iaitu orang yang zina muhsan dan juga orang yang murtad. Okey. So orang yang murtad dia kena hukum bunuh dalam mazhab Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i je. Empat-empat mazhab, okey. Dan dia ada proses-proses dia lah. Itu nanti antum akan belajar. Bukan terus bunuh. Dia ada proses-proses dia, okey. Nombor 4, apa yang disebut dalam buku nombor 4? Al-kafir al-harbi. Okey, nombor 5? Apa dia? Anjing gila. Okey. Al-kalbul aqur kan? Okey, nombor 6? Al-khinzir. Okey. Okey. So, hari ni kita nak belajar 3 lagi yang baru yang masuk dalam geng ghair muhtaram ni. Okey, yang masuk dalam geng ghair muhtaram. Yang keempat kafir harbi. Ni dah hurai tadi. Ni dah hurai tadi kan? Ni, geng-geng harbi, kafir harbi masuk dalam tu. Okey, nombor 5. Al-kalbul aqur. Anjing apa diterjemah? Gila. Anjing gila. Okey. Anjing ni hukum dia ada 3. Hukum dia ada 3. Tulis, buat nota, 3. Kalau dia gila dan dia serang kita ataupun dia serang kita, itu dipanggil aqur. Anjing yang dia menyerang kita, dia berbahaya, itu dipanggil al-kalbu al-aqur. Okey. Contohnya kita jalan dekat tepi jalan ni, anjing tu kejar nak makan, nak gigit kita ke nak makan kita. Itu al-kalbul aqur. Dan al-kalbul aqur ni dia ada sampai ke tahap orang Inggeris panggil dia rabbit dog. Bukan rabbit arnab tu, dia RABID. Dia kena penyakit anjing gila. Pernah tengok tak? Kan? Dia jadi macam memang macam gila lah. Dia kejar kita, dia punya mata pun tak betul, okey. Itu al-kalbul aqur. Yang tu kita boleh bunuh dia. Kalau anjing tu serang kita, dia jenis yang gila, dia jenis yang ganas, kita boleh bunuh dia. Okey. Kedua, anjing yang bermanfaat. Maksudnya anjing bermanfaat ni apa? Anjing yang polis pakai untuk bau dadah contoh. Polis, dia nak bau orang bawa dadah ke tak, dia pakai anjing. Dia lepaskan anjing, anjing tu duk bau, nanti anjing tu macam tunjuk kat beg tu. Maksudnya dia tahu ada dadah dalam tu. Anjing ni anjing bermanfaat, haram bunuh dia. Haram bunuh dia. Ataupun anjing milik jiran kita yang Cina. Dia tak buat apa-apa pun, anjing tu tak serang kita ke apa pun, haram bunuh juga. Ataupun anjing yang jaga kebun. Kita ada kebun, tanam apa-apa pokok, ada anjing duk jaga, haram bunuh. Ataupun anjing yang kita duk ada bila mengembala kambing. Ada orang bila dia gembala kambing, dia akan ada anjing yang ikut sekali. Anjing tu akan menyalak, so kambing tu akan ikut arah mana anjing tu menyalak. Antum kalau rajin tengok video kat YouTube ada orang kalau dia gembala kambing, dia akan ada anjing sekali ikut. Okey? Anjing-anjing yang macam tu, anjing-anjing bermanfaat, yang tu haram bunuh. Yang ketiga, anjing yang tak ada manfaat dan dia tak ada mudarat. Contoh dia mana? Anjing yang dekat luar surau kita. Kalau dia tak kacau kita, okey, kita jalan dia tak buat apa-apa pun, yang dia tak ada manfaat dan dia tak ada mudarat. Okey? Anjing yang macam dekat luar ni, yang kalau dia tak kacau kita ni, kita nak buat apa? Ada khilaf dalam ulama mazhab Syafi'i, ada khilaf. Okey? Pandangan yang sesuai untuk kita pakai, kita tak payah bunuh dia. Tak boleh bunuh dia juga. Kita masuk macam kategori anjing jenis pertama yang manfaat tu. Anjing yang tak ada manfaat, pada masa sama dia tak mudaratkan kita, kita pakai pandangan yang kata tak boleh bunuh dia juga. Ada khilaf tapi kita pakai. Kalau anda tak silap itu pandangan ulama nama dia Zakaria Al-Ansari. Dia Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i. Kalau anjing
Haiwan yang diburu oleh anjing, okey, ada boleh makan dengan banyak syarat. Dia bukan semua anjing Tapi yang ni dah keluar tajuk lah, Ana cerita sikit je. Pertama, anjing tu kena anjing pemburu, kemudian kita kena latih anjing tu sehingga bila dia buru binatang tu bukan untuk dia makan, tapi untuk dia bagi kita makan. Macam mana nak tahu? Cara digigit satu, kemudian lepas dia dah matikan tu dia makan ke tak? Ataupun dia ambil daging ke tak contohnya. Yang mana kalau dia lepas dia bunuh binatang tu, dia makan, itu tanda dia belum terlatih. Okay, itu dipanggil anjing al-kalbu al-muallam. Anjing yang kita dah ajar dia untuk memburu. Okay? So yang tu pun tak boleh bunuh. Anjing yang kita dah ajar dia untuk memburu, dia masuk dalam kategori mana? Kategori nombor 1, anjing yang ada manfaat. Al-kalbu al-muallam. Al-kalbu al-muallam lis-sayd. Anjing yang kita dah ajar dia untuk buru. Yang tu tak boleh bunuh dia. Dan kita boleh makan binatang yang diburu, tapi dengan banyak syarat. Ada banyak syarat. Okay? Last kali yang muhtaram apa? Khinzir. Okay, khinzir boleh bunuh. Dalam mazhab Syafi'i, hukum bunuh khinzir sunat. Secara mutlak walaupun tanpa sebab. Dan disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, okay, yang mana Nabi SAW sebut la yushikan an nazala ibnu Maryam, okay, nanti akan sampai dah dekat dah masa untuk Nabi Isa alaihi salam turun. Bila Nabi Isa alaihi salam turun ni, Nabi Isa akan menjadi hakaman muqsita, pemerintah yang adil. Apa Nabi Isa buat? Fayaksirus salib. Mula-mula Nabi Isa akan patahkan salib. Kenapa patahkan salib? Sebab nak menunjukkan batilnya agama yang mengangkat Nabi Isa ni sebagai Tuhan. Kristian kan? So Nabi Isa patahkan salib nak bagi tahu kamu dakwah aku ni sebahagian daripada kamu, aku ni Tuhan kamu, sebenarnya salah. Patahkan. Okey, selain daripada tu apa Nabi Isa buat dekat akhir zaman nanti? Wa yaqtulul khinzir. Dari situ ulama ambil hukum boleh bunuh khinzir. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sunat. Sunat. Okey, untuk bunuh khinzir. Sebab khinzir ni dia binatang yang dia ada banyak penyakit dan masalah dia bawa. Dulu ada kes, Ana tak ingat nama virus dia bawa, tapi macam corona ni. Tapi bukan corona yang kita kena sekarang ni, tapi dulu ada pernah berlaku. Okay, dia pun boleh bawa virus-virus yang macam corona ni, khinzir So khinzir muhtaram. Jadi enam yang ghair muhtaram ni, kalau dia perlukan air, sedangkan kita nak guna air tu untuk wuduk, kita wajib bagi tak air dekat dia? Tak wajib. Okey? Sebab kenapa tak wajib? Sebab dia punya jiwa dia dah tak dihormati lagi dah tak ada kehormatan. Boleh? Okey? Okey, habis yang pasal ghair muhtaram. Kemudian masuk bab seterusnya pasal rukun tayamum ke syarat tayamum. Syarat ada 10 kan? Disebut berapa syarat? 10. Cuba baca seorang. Baca kuat-kuat. Siapa yang suara paling kuat? Angkat Okey, suara yang tak kuat? Okey, betul Okey, semua dengar. Okey, semua dengar. Okey, stop. Baca satu-satu. Pertama, ayyakuna biturab. Syurutut tayammumi 10. Syarat tayamum ada 10. Yang pertama, hendaklah dengan tanah. Ayyakuna biturab. Dalam mazhab Syafi'i, kita tak boleh tayamum melainkan dengan tanah sahaja. Tayamum dengan batu boleh tak? Okey. Kalau antum ambil batu, okey. Contohnya ni batu. Okey, letak batu, ambil lesung. Ketuk batu tu sampai pecah, buat dia jadi halus. Boleh tak buat tu jadi tanah? Boleh tak buat tu jadi tayamum? Untuk tayamum. Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu ulama fiqh kata walaupun orang untuk ambil batu hajar kemudian dia sahaqahu atau sahiqahu. As-sahik ni dalam bahasa Arab maksudnya dia ketuk sampai jadi halus. Ketuk sampai jadi halus batu tu pun bukan macam ni lah, dah jadi halus kan. Pun tak boleh guna untuk tayamum. Okey? Batu tak boleh, ranting tak boleh, ranting pokok ke kayu ke apa semua tak boleh.
Itu dalam mazhab Asy-Syafi'i, mazhab kita. Pasir boleh. Pasir boleh. Pasir dia akan digandingkan sekali dengan tanah. Kita boleh anggap dia macam satu geng. Okay, pasir dengan tanah dia anggap satu geng. Selain daripada pasir, apa sahaja yang ada dekat muka bumi ni, yang timbul daripada muka bumi ni tak boleh guna untuk tayamum. Itu mazhab kita. Mazhab lain, ada mazhab nama dia mazhab Maliki, dia kata boleh. Untuk batu, pakai batu boleh, ranting kayu boleh, okey. Apa-apa pun boleh yang timbul daripada permukaan tanah. Tapi mazhab kita cakap kena batu, okey. Sebab dalam Quran kata sayyidan tayyiba, sa'idan tayyiba. Okey. Saya mamu sa'idan tayyiba. Sa'id ni Ibnu Abbas tafsir. Ibnu Abbas ni sahabat Nabi SAW yang pakar tafsir Quran. Bila kita tengok tafsir Ibnu Abbas, ada ulama nukil daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas kata sa'idan tayyiba ni maksudnya turaban tahura. Siapa tafsir macam tu? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni hebat tak dalam tafsir Quran? Kenapa hebat? Sebab Nabi doa kat dia. Nabi doa apa? Okey, sambung kan? Itu doa untuk kita. Yang Nabi doa untuk dia, Allahumma faqihhu. Kalau faqihna, ya Allah faqihkan kami. Ini Nabi SAW doakan, ya Allah fahamkan dia agama dan ajarkan dia takwil. Takwil ni tafsir lah. Jadi tafsiran Ibnu Abbas ni mahal. Okay, kita boleh kata tafsiran sahabat yang paling hebat sekali. Jadi Ibnu Abbas sendiri dia tafsir ayat tentang tayamum, okey, fatayammamu sa'idan thayyiban, dia kata sa'id as-sa'id at-tayyib tu maksud dia at-turab at-tahur. Okey, itu dalam mazhab Syafi'i. So mesti kena dengan tanah. Okey, sambung yang kedua. Sambung kedua. Wa ayyakuna at-turabu tahira. Hendaklah tanah itu suci. Maksudnya apa? Pertama, kalau tanah tu ada najis, tak boleh guna untuk tayamum. Kita nampak ada tanah, okey? Lepas tu kita nampak ada kucing pergi situ kencing. Boleh tak tayamum dekat situ? Tak boleh. Okey, itu pertama bila tanah tu najis. Kedua, ayyakuna at-turabu tahira, maksud dia juga tanah tu bukan tanah yang mustakmal. Tanah tu bukan tanah yang mustakmal. Tanah mustakmal ni adalah, okey, ni antum kena dengar baik-baik, antum kena faham. Ni kena fokus. Orang kita Melayu dia selalu salah faham dekat tanah mustakmal. Okey, sebelum kita pergi tanah mustakmal, siapa boleh bagi tahu ana apa itu air mustakmal? Air yang telah digunakan. Okey, dah nak lengkap dah. Sikit lagi. Dah hampir lengkap dah. Air yang telah digunakan untuk suci yang siapa tahu tambahan dia? Wajib, bagus. Air yang digunakan untuk bersuci yang wajib macam basuhan pertama ketika kita wuduk dan juga air yang kita guna untuk mandi wajib. Sebab bila kita cakap ambil wuduk 3 kali basuh, basuhan pertama tu wajib lah. Lagi 2, 3 tu hukum dia apa? Sunat kan? So yang tu bukan air mustakmal. Mustakmal ni basuhan pertama wuduk dan juga air mandi wajib. Okay? Itu air mustakmal. Dan air mustakmal ni dia jadi mustakmal bila dia terpisah daripada anggota kita. Okay, maksudnya bila dia tumpah ataupun dia menitis daripada muka kita, daripada tangan kita, daripada kepala kita. Bila dah menitis tu baru dia jadi mustakmal. Okay, tanah mustakmal macam mana? Tanah yang kita dah guna untuk tayamum. Contohnya ada orang dia tayamum. Kan, dia tayamum. Okay, dia tepuk. Lepas tu dia sapu muka dengan tanah. Contohlah. Okay, contohnya dia sapu muka dengan tanah. Kan? Tanah yang berbaki dekat muka ni, kalau dia dah tepuk kemudian dia sapu muka dengan tanah, tanah yang berbaki dekat muka dia, yang tu yang mustakmal. Tempat dia tepuk tadi mustakmal tak? Tempat dia ambil tanah, dia tepuk mustakmal tak? Siapa rasa mustakmal? Angkat tangan. Biar betul ni. Satu je. Tempat dia tepuk tu untuk ambil tanah. 2, 3 lagi.
Dah kita boleh nampak ada orang dah ragu-ragu dia mula nak angkat tangan. Okey, senangnya antum ni kena tak ada pendirian. Macam mana ni? Kena dipengaruhi macam tu je. Jawapan dia, tempat kita tepuk tu tak mustakmal. Kalau 100 orang tepuk tempat sama, tak mustakmal. Yang mustakmal tu yang berbaki dekat wajah tu ataupun dekat tangan yang kita guna untuk tayamum. Tempat tepuk tu tak mustakmal. Katakanlah ana tepuk sini, ana ambil tanah kan. Ana tepuk sini, ana tayamum. Datang orang lain, dia ambil kat tempat yang sama, dia tepuk juga. Sah tak? Sah. Okey? Jawapan dia sah. Sebab yang tu tak mustakmal. Yang mustakmal ada dekat yang ada dekat muka dengan tangan. Okey, itu kadang-kadang orang kita salah faham. Kan guru-guru kita kat sekolah kafah waktu kecil-kecil dia ajar macam tu, tapi tak tepat So antum kena betulkan maklumat tu. Okey. Ayakuna turabu tahira. Yang ketiga? Tak dengar. Nampak macam baca macam mulut bergerak tapi tak dengar. Baca kuat sikit. Okey, yang tu anda hurai dah lah. So tahir maksud dia bukan najis. Wa alla yakuna mustakmalan, dia bukan mustakmal. So yang syarat kedua, kita mengeluarkan atau kita buang tanah yang dah dianggap bernajis. Okey, ada air kencing kucing ke, kucing buang air besar kat situ ke, okey. Yang ketiga, bukan tanah yang mustakmal. Yang keempat, dakik, dal kan? Dengan dal kan? Ke ditulis situ ra? Alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuh. Ataupun wa nahwahu, boleh baca dua-dua. Okey, yang keempat ni maksudnya tanah yang kita guna untuk tayamum tak boleh bercampur dengan benda lain. Dengan benda apa? Dia panggil benda asing lah, benda asing. Contoh yang dibagi dekat buku antum ni dakik. Dakik ni apa? Tepung. Katakanlah tempat yang antum nak bertayamum tu, dekat tanah tu ada orang tumpahkan tepung. Ada orang tumpahkan garam, tumpahkan gula. Boleh tak kita pun campur-campurkan tanah dengan gula ke garam tepung tu kemudian kita tayamum? Tak boleh, tak sah. Dia mesti tanah sahaja. Kalau bercampur pun dengan pasir. Tanah dengan pasir okey. Tanah dengan simen tak okey. Tanah dengan tepung tak okey. Dengan gula, dengan garam tak okey. Okey. Pun sama juga. Tak boleh juga. Okey. Dia mesti pure. Sebab tu dalam bab tayamum ni syarat untuk tanah tu lagi ketat daripada bab kita nak bersihkan najis mughalladhah pakai tanah. Nanti antum akan belajar yang tu kita boleh pakai tanah yang mix. Tapi dalam tayamum tanah mesti pure. Okey, dia mesti boleh. Okey, kalau dekat dinding mungkin boleh. Dinding tak apa, dia tak bercampur dengan apa-apa. Dia katakanlah kalau kita duduk dekat negara Arab, okey, pada pasir, kadang-kadang tiupan angin tu kuat sangat, dia masuk dalam rumah, tanah tu melekat kat dinding ataupun pasir dengan tanah tu dia melekat dekat dinding. Boleh. Kalau dia tak bercampur dengan apa-apalah. Simen tak boleh. Kalau dia kat atas simen dia tak bercampur dengan simen tak apa. Simen dah kering kan, dia tak campur tak apa. Okey boleh. Boleh? Boleh. Kalau ada orang tumpahkan kat atas karpet ni banyak tanah. Boleh kan? Kita masuk ni bercampur. Bercampur ni maksudnya, kalau tadi tu tak bercampur kan, antum boleh je buang tanah tu. Kita masukkan dah bersebati dengan tanah tu, contohnya tepung, ada orang gaul-gaulkan, gula, garam orang dah gaulkan, macam tu. Ataupun simen yang tak kering lagi kita gaul-gaulkan dengan tanah. Dah lah, muka kita bersimen dah masalah dah kan. Lepas tu pergi ambil tayamum kat situ pula. So tak sah. Okey? So alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Tanah tu mesti tanah yang pure tanah. Kalau bercampur dengan pasir tak apa. Okey, sambung. Ada lagi 5 minit sambung. Wa an yaqsidahu. Okey, seterusnya. Wa an yamsahu wajhahu wa yadayhi wa bidarbatain. Okey. Sebelum tu dia kata wa an yaqsidahu. Hendaklah, okey, dia terjemah apa situ? Dia
Menyengajakan. Menyehadarkan. Ui, maksud apa tu? Okey, anda bagi tahu maksud dia. Itu salah. Bukan, ha? Okey, silakan. Maksud dia bukan kita bertayamum bersahaja. Bukan kita tayamum sambil lepak-lepak minum kopi tayamum, Maksud an yaksidahu, dia ada niat untuk tayamum. Tapi bukan niat dengan maksud dia niat sahaja aku tayamum, tak. Niat ni macam ni, antum tengok Okey, antum tengok. Contohnya, anda bagi antum contoh. Orang tu dia niat nak tayamum. Okey? Dia pun duduk dekat luar rumah dia, depan rumah. Tiba-tiba ada orang duduk dekat rumah tingkat atas, contohnya duduk dekat apartmen, tuang tanah daripada atas jatuh kena muka dia. Sah tak? Tak. Sebab walaupun berlaku pemindahan tanah ke muka, pemindahan tanah ke muka tu ulama panggil nakal. Tapi dia tak berkehendak waktu tu. Dia tak perasan. Tak sah. Contoh lain, antum tengah jalan dekat tengah padang pasir, ada ribut pasir. Muka antum pun penuh dengan tanah. Tapi antum tak niat tayamum waktu tu, dan antum tak ada pergerakan tangan untuk alihkan tanah tu ke muka. Antum tak buat macam ni. Contohnya antum guna tangan antum kan daripada ribut pasir tu antum buat macam ni, pindahkan muka, itu tak apa. Ni antum jalan je. Ni ribut pasir ni tutup muka je tu, tapi sedar-sedar bila ribut pasir tapi muka dah penuh dengan tanah. Antum pun macam, ya lalang aku niat tayamum lah. Boleh tak? Tak boleh. Itu maksud dia kena yaksidahu. Yaksid maksudnya dia berkehendak untuk buat. Bukan orang tepuk senyap-senyap ke, ada orang tuang tanah daripada atas ke, bukan dia jalan dekat padang pasir ada taufan ke. Okey? Faham? Siapa tak faham? Dia berkehendak. Dia sengaja nak buat macam tu. Bukan tiba-tiba ada orang datang daripada belakang, ambil tanah, tepuk kat muka dia. Penuh dengan tanah. Maksud dia pun alang-alang, aku niat tayamum, tak boleh. Okey? Kemudian syarat yang seterusnya dia kata an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbatain, betul tak? Kan? Dia kena sapu muka, yamsah. Dia tak kata yaghsil, yamsah, sapu. Okey, sapu muka dengan tangan dengan darbatain, dengan 2 kali tepuk. Itu dalam mazhab Syafi'i. Wajib 2 kali tepuk. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Entah Uzair kan? Bukan macam tu. Tadi Uzair buat macam ni. Bukan 2 tepuk yang tu, yang 2 tepuk yang ni. 1 untuk muka. 1 lagi tepuk untuk tangan. Nanti Ana tunjuk kat antum kalau kita sampai rukun tayamum hari ni. Tapi tak sempat kot, nak habis masa dah kan. Kelas Khamis ni bila sempat nak bincang rukun tayamum, Ana tunjuk kat antum macam nak tayamum. Tu 2 tepuk tu bukan macam tu. Bukan kita ambil tanah. Maksud kita tepuk muka 2 kali. Kita tepuk sekali, maksud tak, itu bukan. Maksudnya kita tepuk 1 untuk muka. 1 lagi untuk tangan. 2 tepuk tu dalam mazhab Syafi'i wajib. Maksudnya kalau dia sekali tepuk untuk muka dengan tangan sah tak? Contohnya macam ni. Dia tepuk sekali, sapu muka. Dengan tanah yang sama, dia sapu kat tangan pula. Tak sah. Okay, sebab dia tepuk sekali je. Okay? Kena tepuk 2 kali. Kenapa kena 2 kali? Sebab ada hadis yang mana Nabi SAW ajar sahabat untuk tepuk 2 kali. Okey? Ajar sahabat untuk tepuk 2 kali. Dan ada hadis juga yang bagi tahu sapu tu tangan sampai ke siku. Okey? Ada hadis yang kata sapu sampai ke siku. Okey? Ada hadis yang kata sapu sampai pergelangan je. Itu hadis dalam Sahih Bukhari. Tapi ada hadis lain dalam riwayat Daruqutni sampai ke siku. Okey, so mazhab Syafi'i dia ambil hadis yang dalam Daruqutni tu untuk kata kena sapu sampai siku. Dah ada banyaklah hadis-hadis tentang bab tayamum ni. Boleh? Okey, last point. Last point. Sebelum kita berhenti. Ni nombor berapa? 7 cuba baca. Wa an yuzila an-najasata awwalan. Kena hilangkan najis terlebih dahulu. Ini pembeza di antara wuduk dengan tayamum. Ni last benda ana urai hari ni antum fokus. Dengar fokus. Okey, dengar baik-baik. Ini beza di antara wuduk dan tayamum. Kalau kita nak tayamum, disyaratkan kena hilangkan najis yang ada dekat badan kita dulu. Sebagai contoh, ana bagi contoh mudah. Katakanlah dada antum luka.
Antum main bola, terjatuh, ada orang tackle, jatuh kan, dada luka. Keluar darah banyak. Darah najis tak? Darah najis, darah najis. Dada antum sekarang ni berdarah sebab antum kena tackle main bola, luka. Darah yang keluar tu banyak. Kalau antum ambil wuduk tanpa basuh yang dekat dada antum ada darah tu, antum ambil wuduk daripada basuh muka sampai basuh kaki, habis. Okey? Tapi antum tak basuh lagi darah yang ada dekat dada tu, sah tak wuduk? Sah. Sah, jawapan dia sah. Ana ulang balik. Kalau dada antum berdarah sebab antum kena tackle main bola, luka, darah keluar banyak, antum tak basuh pun ni, antum ambil wuduk macam biasa, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, sah wuduk. Wuduk antum sah. Cuma nanti antum nak solat, antum pergi basuh. Tapi wuduk tadi sah tak? Sah. Walaupun tak hilangkan najis terlebih dahulu. Okey? Sebab tu kata Imam Ibn Ruslan dalam dia punya syair dia, nama Zubat, lahu syurutun khamsatun tahuru ma wa kaunuhu mumayyizan wa muslima wa adamul mani'i min wusuli ma'in ila basyaratil maghsuli wa yadkhulul waqtu lil da'imil hadas wa adda min harrafi'i rafa'al khabath. Okey. Kemudian kata Imam Ibn Ruslan, wa yadkhulul waqtu lil da'imil hadas. Okey. Wa yadkhulul waqtu lil da'imil hadas wa raf'un najis inda rafi'i. Anda tak ingat dah, lupa dah. Okey. Yang disebut syarat kelima di sisi Imam Ar-Rafi'i kena tak ada najis bila wuduk. Tapi di sisi majoriti ulama mazhab Syafi'i kalau ada najis pun sah wuduk. Okey. Okey. Wa adda min har-rafi'i raf'al khabath. Anda dah ingat dah. So syarat kelima ni syarat wuduk adalah tak payah ada najis. Okey, kalau kita ada wuduk, kalau ada najis tetap sah. Okey, ana ulang balik. Kalau kita ada wuduk, kita ada najis, kita tak basuh lagi sah. Tapi kalau tayamum, ada najis tak sah. Pandangan yang dipilih oleh majoriti ulama mazhab Syafi'i, kalau kita ada najis ketika ambil wuduk sah. Yang kata kena buang najis dulu ketika wuduk ni seorang je, ulama nama dia Ar-Rafi'i. Lepas tu dalam syair tu kata wa'adda minha Ar-Rafi'i raf'al khabath. Kena buang najis terlebih dahulu. Okey. Wa yadkhulul waqtu lida'imil hadath wa'adda minha Ar-Rafi'i raf'al khabath. Itu wuduk. Tapi kalau tayamum kena buang najis terlebih dahulu baru boleh tayamum. So sebagai contoh, antum main bola kena tackle, dada luka, darah banyak. Okey, nak tayamum ni. Kena basuh dada tu dulu tak? Buang darah tak? Kena. Lepas dah buang darah daripada dada tu, dah basuh, barulah tayamum. Kalau ada orang tanya, tapi ustaz, kalau di tayamum maksudnya tak ada air lah. Macam mana nak buang darah tu? Pakai kain. Jika pakai kain, buang dulu air darah tu, ambil kain, buang. Serap darah tu ke, dibuang dengan kain contohnya. Kemudian dia tayamum. Lepas tu baru dia tayamum. Okay. Kalau dia tak bersihkan diri dia daripada najis, kat dada tu masih lagi ada darah, luka tu masih lagi keluar darah, dia teruskan bertayamum, tayamum dia tak sah. Tayamum dia tak sah. Berbeza dengan wuduk. Kalau wuduk, dada dia keluar darah, dia kena tackle tadi banyak darah keluar, dia ambil wuduk sampai wuduk dia habis, wuduk dia sah. Lepas dah habis wuduk, baru dia basuh darah yang ada kat dada tu, tak apa. Wuduk dia tetap sah. Okey, jadi beza tak tayamum dengan wuduk? Nampak tak beza? Siapa faham? Faham? Faham tak? Kita tak faham? Okey, ana ulang balik perlahan-lahan. Kalau tayamum, kena hilangkan najis dulu. Kalau dekat dada dia ada darah najis kan? Darah tu macam mana boleh ada? Contohnya dia kena tackle main bola sampai luka banyak, keluar darah. Dia kena buang darah yang dekat dada ni dulu, baru dia tayamum. Kalau dia tak buang, tayamum dia tak sah. Tetapi kalau ambil wuduk, okey, ada darah dekat dada banyak, dia ambil wuduk dulu. Kan, lepas dia ambil wuduk, baru dia basuh darah tu. Sah tak wuduk dia tadi? Jawapan dia sah. Sebab bila wuduk tak disyaratkan kita untuk menghilangkan najis terlebih dahulu. Faham Boleh? Itu maksud dia. So dia kata tadi yang ketujuh wa an yuzila an-najasata awwalan kan. Okay. So berbaki lagi berapa? Dua. Apa dua tu?
Just baca je, anak tak hurai pun, masa dah habis. Ha. Okey, kemudian qiblah. Ha, okey. Okey, lagi? Ba'da dukhulil waqt. Ha. Dua tu je. Ha, so ada lagi satu ha. Likulli fardin. Okey. So ada lagi 3 kita akan belajar Khamis ni. Pertama kena cari kiblat dulu baru kita boleh tayamum. Kalau kita tak tahu kiblat mana, kena cari kiblat dulu baru tayamum. Tu nanti anda hurai Kenapa kena macam tu? Yang seterusnya lepas kita dah cari kiblat, kita kena tunggu masuk waktu solat. Kalau solat Zuhur masuk pukul 1.45, lepas 1.45 baru boleh tayamum. Kita tak boleh tayamum pukul 1.30 sebelum masuk waktu Zuhur. Itu nanti kita belajar. Yang terakhir, satu tayamum untuk satu fardu je. Kalau kita tayamum untuk solat Zuhur, kemudian kita dah solat Zuhur, habis. Nanti masuk Asar, kena tayamum lagi sekali untuk solat Asar pula. Okay, itu kita belajar hari Khamis nanti, okay, insya-Allah. So aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, sampai sini sahaja. Yang baik tu daripada Allah, lemah tersilap cakap tu dari dia sendiri. Jangan lupa untuk ulang kaji. Yang penting kena ulang kaji, banyakkan membaca nota tu, baca balik. Apa je yang keluar daripada mulut ana ni, tulis. Sebab itu adalah huraian kepada buku yang ada dekat dalam tangan antum ni. Okey, zaman dulu ulama bila dia ngajar anak murid dia, buku huraian pertama yang dia kena baca adalah huraian guru dia. Dah habis dia baca buku tu, baru dia beli buku-buku ulama lain yang hurai. Faham tak? Okey, jadi apa yang anak hurai, antum buat nota, baca banyak kali, ulang banyak kali. Itu paling penting. Lepas tu antum nak baca 10 kitab yang hurai Safinatun Najah ni, bacalah. Tapi yang paling penting huraian guru, okey? Sampai sini saja. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.